Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terutamanya kepada yang berusaha, Profesor Dr. Syahnur Basri, Tuan Haji, Tuan Imam, Tuan Haji Zainal, Datuk Rashid, Dr. Rashid saya tak perasan, Dr. Rashid mungkin ada sekali kalau, dan semua yang ada, datuk-datuk, datin-datin, ustaz-ustaz, ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan sambung pada muka surat 55, iaitu berkaitan dengan bentuk-bentuk hidayah. Bentuk-bentuk hidayah. Salah satu daripada perbincangan yang akan kita bincangkan berkaitan dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Berkaitan dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan perbincangan dalam ayat ini ataupun berkaitan dengan hidayah ini kita akan temukan semula dalam buku Ustaz Idrus ni pada hujung kitab. Jadi Ustaz akan bagikan makna secara ringkas, kemudian beliau akan ulas semula. InsyaAllah kita akan bincangkan dahulu berkaitan dengan bentuk-bentuk kata-kata hidayah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Kata Ustaz, qala al-mu'allif hafizahullah, setelah memahami hak-hak kita sebagai hamba Allah yang wajib menyembahnya, iaitu dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita memahami isi kandungan iyyaka na'bud dan wa iyyaka nasta'in, maka selanjutnya akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk hidayah. Iaitu kita sebut iyyaka nasta'in. Hanya pada kau kami memohon pertolongan. Jadi apakah pertolongannya? Iaitu kita memohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi selanjutnya Allah jelaskan tentang bentuk-bentuk hidayah. Dalam kata Syekh, dalam perspektif Al-Qattan, iaitu salah seorang intelektual Muslim Arab masa kini, mungkin dalam kitab Muqaddimah Ulumul Quran, hidayah memiliki keragaman sebagaimana berikut, iaitu kepelbagaian dan wajah kalimah hidayah dalam Al-Quranul Karim membawa tiga makna di sini. Kalau ikut yang disebutkan oleh Al-Qattan, di sini ada tiga makna. Dan cara pembahagian kalimah hidayah ni adalah merupakan satu kepelbagaian ulama tafsir dalam menafsirkan makna kalimah hidayah. Kalimah hidayah atau pecahan-pecahan berkaitan dengan kalimah hidayah terdapat dalam Al-Quran Karim dalam 305 kali. Manakah 305 kali. Banyak dalam Al-Quran Karim yang menyebutkan tentang hidayah. Kalau kita buka ayat Quran, buka berkaitan dengan hidayah, berkaitan dengan ihtada, berkaitan dengan iqtadih, berkaitan kalimah contohnya ihdina. Kalimah-kalimah yang berasaskan kepada kalimah hidayah ada 305 kali. 305 kali. Dalam kalimah-kalimah ini, kalimah hidayah, kalau tengok pada surah, daripada 114 surah, ber 114,
kalimah hidayah ada dalam 62 surah. Dalam 62 surah. Dan dengan kepelbagaian makna yang ada pada surah-surah ini, iaitu pada 305 tempat dalam Al-Quranul Karim, maka ulama cuba nak cuba nak tengok makna hidayah yang tersebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita akan buka kitab-kitab yang berkaitan dengan dipanggil kitab-kitab ulama wujuh wa nazair. Mereka ni bila mereka kaji Al-Quran, mereka akan tengok semua kalimah-kalimah Al-Quran dan mereka tengok dalam bentuk apa, datang berapa bentuk, berapa wajah kalimah tu datang Al-Quranul Karim, berapa kali disebutkan. Jadi ulama al-wujuh wa nazair mengatakan bahawa kalimah hidayah dalam 305 itu datang dalam 28 wajah. Arti dalam 28 bentuk kaedah bahasa yang Allah gunakan. Dalam 28 bentuk tersebut makna berbeza-beza antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi di sebuah perbincangan yang sangat detail berkaitan dengan hidayah dan banyak, malah ada beberapa tesis yang hanya menulis tentang makna hidayah, tentang makna hidayah Al-Quranul Karim. Dan daripada makna-makna tersebut, bila dikumpulkan makna yang begitu banyak, boleh disimpulkan makna hidayah tu ada 30 makna. Dari segi makna perkataan, ada 30 makna. Jadi kalau orang kata hidayah tu ada yang kata 30 makna, kita tak terkejut. Memang perkara ini perkara yang wujud dalam Al-Quranul Karim. Cuma dalam 30 makna yang disebutkan tersebut, kita akan temukan dan kita akan dapati bahawa sebahagian daripada dalam makna 30 ni ada makna yang berdekatan yang kita boleh gabungkan, boleh diringkaskan. Dalam 30 tadi, kalimah hidayah boleh diringkaskan menjadi 14 makna. Daripada 30 makna boleh diringkaskan dengan jadi 14 makna dengan kaedah al-ittifaq wal iftiraq. Kalau tengok pada berapa kali Al-Quran sebut, dah 350 kali. Kalau tengok dari segi apa yang disebutkan oleh ulama al-wujuh wa nazair, ada 28 wajah disebutkan. Kalau siapa nak ada masa yang panjang boleh kaji, boleh belajar satu persatu. Tapi kalau tengok, boleh diringkas, tengok pada makna yang terkandung dalam 305 ayat tu, maknanya lebih kurang 30 makna. Daripada 30 makna, bila digabungkan, ni semua ditulis. Ada catatan-catatannya, cuma saya tak mungkin saya tak tumpu pada makna yang sangat luas. Kita ambil makna yang mudah untuk difahami dan untuk kita ingat nanti insya-Allah. Daripada 30 tadi diringkaskan jadi 14 dengan kaedah tengok kepada cara gabungkan dengan cara al-ittifaq wal iftiraq. Artinya makna yang antara makna yang dah ringkas tadi boleh yang mana ada ittifaq, ada lebih kurang ada persepakatan, wal iftiraq yang beza, tengok pada ittifaq iftiraq kita boleh saya tak tahu kaedah bahasa Melayu panggil apa, al-ittifaq wal iftiraq. Bila tengok pada perbezaan dan persamaan boleh diringkaskan menjadi 14, ada 14. Dari 14 tadi, makna yang berbeza memang kita tak boleh nak ringkaskan lagi makna dia. 14 makna hidayah dalam Al-Quranul Karim. Cuma kita boleh tengok dari segi dari 14 tadi kita tengok ada 4 aspek. Dalam 4 aspek makna hidayah. Daripada 4 tadi ulama akan bincangkan 2 perkara hidayah yang paling penting, iaitu yang bersangkut paut dengan kehidupan kita secara umum yang menjadi tanggungjawab kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 hidayah. Jadi kalau kita bincangkan bab hidayah, kita kata 2. Kalau kata 2 hidayah, apakah 2 hidayah? Ada 2 jenis hidayah, iaitu hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Ini tugas kita. Yang hidayah menjadi tanggungjawab kita, yang perlu yang menjadikan keperluan kepada kita untuk cari untuk kita usaha dan mencari jalan menuju ke arahnya, iaitu dengan kita mendapatkan 2 hidayah. Hidayah pertama dinamakan sebagai hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad iaitu petunjuk berbentuk panduan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ilmu yang benar. Kita kenal Allah dengan cara yang betul. Kita tuntut ilmu dan ilmu yang kita belajar tu ilmu yang benar, bukan ilmu yang sesat, menyesatkan.
Ramai orang tuntut ilmu. Ramai orang tuntut ilmu. Dalam dunia ni, berapa banyak institusi kita tak tahu. Institusi. Kita yang ada di kalangan tuan-tuan sekalipun, kebanyakannya pensyarah-pensyarah universiti daripada dalam negara sampai ke luar negara. Dan kita tengok balik jumlah pelajar yang begitu ramai dengan jumlah universiti yang begitu banyak, kita dapati bahawa daripada institusi yang banyak yang mengajarkan ilmu dalam bidang yang sama, kadang-kadang berbeza-beza. Jadi dengan perbezaan yang banyak, mungkin perbezaan itu berbentuk tanawwu' ataupun berbentuk tadad, seperti mana yang kita bincangkan pada minggu lepas. Perbezaan yang hanya dalam sebagai bentuk kepelbagaian atau perbezaan yang bertentangan. Jadi siapakah yang perlu kita rujuk apabila berlakunya perbezaan pandangan di kalangan orang-orang yang belajar? Semua dakwah kami ada guru, kami belajar, kami pun hafal Quran, kami pun hafal hadis, kami pun begini begitu. Jadi siapa yang perlu dirujuk? Di sinilah perlunya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam mana Allah ajarkan kita? Jadi hidayah pertama ialah hidayatul irsyad. Kita minta bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila bagi hidayah, Allah Subhanahu Wa Taala bukan bagi hidayah dengan begitu saja, Allah ada asbab-asbabnya. Asbabnya tuntut ilmu. Ilmunya bagaimana? Ilmu. Allah bagikan panduan Al-Quran, hadis. Agama ni Allah bagi turunkan Al-Quran. Allah utuskan Nabi SAW daripada Rasulullah SAW lah. Sahabat-sahabat ambil ilmu daripada sahabat, daripada tabi'in. Dan agama ni sempurna sejak zaman Nabi SAW. Kaedah-kaedah yang betul. Bila kita berada di kaedah yang betul, insya-Allah Allah berikan bimbingan. Jadi hidayatul irsyad adalah hidayah dalam bentuk bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang benar kepada hamba-Nya. Dan tugas kita di atas muka bumi ini, makna ihdinas siratal mustaqim, yang pertama adalah tuntut ilmu, cari ilmu. Dan tuntut ilmu bukan sekadar hadir kelas habis. Bukan sekadar apa yang ustaz ni beritahu terima 100% habis. Tidak. Tuntut ilmu, pertama kita terima maklumat. Kemudian kita analisa maklumat. Kalau ada pertentangan, kita yang perlu kaji. Kita tanya ustaz satu, dia cakap ustaz ni jawab dengan jawapan A. Belajar lagi, makin kita belajar, kita jumpa jawapan B. Makin kita belajar, kita jumpa jawapan C. Jadi ilmu ni takkan habis. Ilmu yang kita jumpa dengan satu jawapan itu hakikatnya hanya salah satu daripada pandangan yang wujud. Kecuali ayat Quran dan Sunnah tak ada perubahan teks. Namun dari segi pemahaman kita akan nampak perbezaan. Kita akan jumpa makin banyak belajar makin nampak perbezaan. Tugas kita seterusnya adalah kita membezakan antara pandangan yang betul dengan yang salah. Antara yang betul, sama-sama betul, yang mana lebih dekat, lebih terarah kepada teks yang ada di depan, lebih dekat dengan teks, ada jawapan yang berbentuk umum, yang mana khusus sebagainya. Ini semua bila kita belajar secara makin kita faham ilmu, makin kita dekat dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hidayatul irsyad. Di dunia ini tidak ada satu hidayah yang lebih besar daripada hidayah ilmu dan hidayah iman. Ini namanya hidayatul irsyad. Allah berikan kita ilmu yang benar. Allah bagikan kita guru yang benar. Ada orang salah pilih guru, akhirnya dia tersesat. Sedangkan dia belajar, dia habiskan duitnya, dia habiskan masanya dan sebagainya. Ini pertama hidayatul irsyad. Hidayah yang kedua, hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq adalah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya dalam bentuk memberikan kekuatan pada hamba untuk mengamalkan ilmunya. Jadi kita ni banyak benda yang kita tahu, tapi tak semua benda yang kita mampu amal. Itu hidayah yang tersendiri. Jadi kebaikan pertama Allah bagikan kita ilmu. Kebaikan kedua Allah berikan kita mampu beramal dengan ilmu yang kita ada. Jadi tak semua yang kita tahu kita mampu amal. Kerana hidayah taufik itu
Allah tidak berikan kepada semua ilmu yang kita tahu. Hidayatul irsyad sekalipun, tak semua ilmu kat dunia kita tahu. Kita tahu sebahagian daripada Allah bukakan hidayah pada kita, Allah berikan hidayah pada kita memahami sebahagian daripada ilmu. Ini hidayah pertama. Daripada ilmu-ilmu tersebut, kita mampu beramal dengan sejumlah ilmu yang ada. Ini hidayatul taufiq. Manakala orang-orang yang tidak ada ilmu, tak faham langsung, maka mereka, orang yang tidak mempunyai hidayatul irsyad, sudah pasti mereka tidak akan memiliki hidayatul taufiq. Agama kita agama ilmu, agama dalil. Semua yang kita buat berdasarkan kepada ilmu. Cuma ilmu, ada ilmu yang am, ada ilmu yang khusus dan sebagainya. Untuk masyarakat awam, kita taklid itu sebahagian daripada ilmu. Kita belajar dengan ulama, namun bukan terhad di situ. Ada masanya kita masuk hadir ke kelas kita bukan semata-mata nak jadi orang awam sampai ke akhirnya. Kita memang orang awam, tapi kita perlu belajar. Dan hari ke hari kita akan mengangkat title awam dalam masalah-masalah tertentu. Belajar sikit, tahu sikit. Sebab tu orang awam perlu diajarkan. Peringkat awal perlu fahamkan masalah. Lepas faham masalah, diajarkan untuk mengetahui dalil dalam masalah. Perlu tahu dalil. Sebab kita tak nak jadi orang awam dan selama-lamanya dalam semua perkara. Kita tak nak jadi macam kanak-kanak yang ikut 100%, cikgu tanpa tanya. Peringkat awal je. Tapi hidup kita ni, kita tuntut ilmu untuk kita angkat kejahilan dari diri kita sedikit demi sedikit. Sebab tu kalau tuan-tuan sekarang ada isu, ada ustaz-ustaz yang marah orang-orang yang tanya dalil, ini satu manhaj yang merosakkan. Yang merosakkan dunia intelek. Yang merosakkan dunia ilmu. Memang orang awam, bila orang tanya dalil, kamu ni orang awam ke orang alim? Oh, orang awam. Orang awam tak perlu tanya pada dalil. Mana boleh begitu? Orang awam lah perlu bertanya. Bila kita tanyakan dalil kepada setengah daripada ustaz-ustaz begini, dia kata apa? Dia kata takkanlah kami orang buat tak ada dalil. Kami dah habiskan masa 40 tahun, 50 tahun dalam ilmu. Kalau 50 tahun, 40 tahun duduk dalam ilmu, cari ilmu, datangkan satu dalil. Dalil yang orang awam minta kepada asatizah, guru-guru, semata-mata untuk menenangkan hati mereka bahawa amalan dan juga ajaran yang kami belajar ini, ajaran yang memang datang daripada Rasulullah. Yang memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita orang awam, kita nak pergi buat kajian, kita nak cerita pasal detail-detail tentang ilmu balaghah, tentang al-wujuh wan nazair, tengok pada usul fiqh, bukan bincang detail. Kita nak tenang bahawa amalan-amalan diajarkan kepada kita ni amalan yang Nabi ajar ataupun tidak. Kenapa begitu? Sebab telah tersebar dalam masyarakat banyak perkara-perkara yang tak diajarkan Rasulullah. Nabi tak pernah ajar, Nabi tak pernah tahu, sahabat tak pernah tahu. Tiba-tiba ada orang datang ajar macam-macam. Cara untuk selesaikan benda ni, ada orang yang ajak mengajarkan masyarakat supaya tidak bertanyakan dalil, jangan tanyakan bukti. Malah diperlekehkan, malah ditempelak, malah ada sebahagian sekarang ni saya baru terima maklumat sebahagian pada ni, ada seorang jemaah tanya ustaz di masjid, kemudian ditengking oleh ustaz tu sebab tanya dalil, katanya tidak beradab dengan guru. Guru tugasnya mencari dalil. Apabila diminta, datangkan dalil. Kalau lupa, katakan lupa. Kalau tak jumpa, katakan tak jumpa. Kalau minta masa, katakan berikan masa saya untuk saya semak. Kerana kita bukan hafal semua perkara, namun jujur dengan ilmu. Hakikatnya, kita berada dalam dunia ilmu bukan nak mengatakan kita pandai. Kita hanyalah tolong menolong untuk menyebarkan agama Allah. Kalau seorang bagi saya tajuk-tajuk yang saya tak pernah tahu, memang saya tolak. Sebab apa? Saya tak pandai. Dalam bab tertentu kita perlu menyumbang. Bab tertentu kita perlu menuntut ilmu. Dalam tajuk yang lain kita perlu belajar. Sebab itu dua hidayah. Hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Ini cara nak syarahkan, kata ada dua hidayah. Ada sebagian ulama seperti Syekh Al-Qattan ni, beliau mengatakan bahawa hidayah itu ada tiga.
beliau syarahkan dengan 3. Ya, beliau kata, pertama, A, hidayah berupa insting, iaitu fitrah, yang mengarahkan ciptaan untuk memperoleh keperluan dasarnya dan melindungi diri. Hidayah ini berupa akal dan pengetahuan yang sangat mendasar. Itu berkaitan dengan hidayatul fitrah. Hidayatul fitrah ni dimiliki oleh seluruh manusia. Oleh seluruh manusia. Tak kira yang jumpa Quran, tak jumpa Quran. Tak kira yang Islam ataupun kafir. Asalkan, malah hidayah fitrah ni Allah berikan kepada seluruh makhluk. Tiap-tiap makhluk ada fitrahnya yang tersendiri. Tiap-tiap makhluk Allah berikan ilmu yang asas dan mendasar untuk kehidupan, untuk menguruskan kehidupannya. Fitrah. Manusia ada fitrah. Antara fitrah manusia adalah fitrah bercakap, contoh. Berkata-kata, berkhutbah atau berbicara. Ini fitrah manusia yang tidak dimiliki oleh fitrah binatang yang lain. Binatang yang lain bercakap atau tidak? Ya, bercakap. Tapi kadar percakapan mereka bukanlah untuk menjadi penceramah. Bukan menjadi hidayah tanggungjawab. Mereka hanyalah isyarat-isyarat untuk memahami antara satu sama lain. Untuk perasaan, bukanlah mempunyai fitrah boleh berkata-kata. Fitrah manusia dengan bahasa, segala bahasa yang ada hanya dimiliki oleh manusia. Segala lahjah yang ada hanya dimiliki oleh manusia. Dan ini perkara yang sangat penting bagi saya belajar bahasa. Ada bagi teori Darwin yang kata manusia berasal daripada beruk, contoh. Berasal daripada chimpanzee. Ya. Ini teori yang sesat. Kononnya chimpanzee yang tak pandai cakap, lama-lama dengan teori evolusinya, dengan zaman berjuta tahun, akhirnya chimpanzee boleh berubah jadi manusia. Ini teori yang tidak mempunyai asas dan dasarnya dalam ilmu syarak dan juga dalam ilmu sains. Tak terbukti. Sebab fitrah asalnya, fitrah kita boleh bercakap, Allah jadikan pada manusia. Tuan-tuan bawa seekor kucing dengan seorang kanak-kanak yang lahir serentak, letak dalam satu bilik. Didik dengan didikan yang sama. Suruh bagi makan dengan makanan yang sama. Dididik oleh guru yang sama. Anak tadi akan bercakap seperti mana gurunya, manakala kucing tadi tak lebih daripada dia dengan perkataan miaunya. Bawa binatang apa sekalipun, ajarlah berapa lama sekalipun, ajar monyet, ajar kekak tua, dia hanya boleh tiru berapa patah yang diajarkan, tapi tak sama dengan fitrah manusia yang mampu bercakap, kemudian mampu berfikir, mampu membezakan antara betul dan salah. Ini semua fitrah yang letak kepada manusia. Secara fitrahnya, manusia, Allah jadikan fitrah manusia itu, Allah berikan fitrah-fitrah yang sempurna, yang paling sempurna. Di sinilah terletaknya manusia sebaik-baik makhluk. Allah letakkan fitrah pada manusia dengan segala kelengkapan yang ada. Inilah manusia dengan sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebaik-baik kejadian. Kerana Allah jadikan secara bentuk asasnya, bentuknya dan secara fitrahnya dia memiliki kemampuan untuk melakukan banyak perkara. Dengan fitrah dia boleh bercakap, dia boleh belajar semua bahasa. Kalau dia ada ambil masa dan juga dia belajar. Orang Melayu boleh cakap Arab, orang Melayu boleh cakap orang putih, orang Melayu boleh cakap semua lahjah-lahjah dan bahasa-bahasa yang ada di Asia, yang ada di mana-mana negeri. Orang Melayu boleh tukar lahjah. Kita nampak ini semua sebab apa? Bukan kerana Melayunya, kerana manusia. Manusia mempunyai fitrah secara asalnya mampu bercakap. Fitrah ni tak akan berubah. Pergilah tengok pada mana-mana binatang, paling-paling dia hanya mampu tiru cakap manusia satu patah. Itu pun tak faham makna. Ini yang dinamakan sebagai fitrah manusia. Jadi hidayah, antara hidayah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah hidayatul fitrah. Hidayatul fitrah. Dipanggil hidayatul fitrah. Atau ayat dalam contoh yang lain, kanak-kanak. Kanak-kanak lahir. Baby lahir. Tiba-tiba baby tadi keluar saja pandai menangis. Siapa ajar kanak-kanak tadi menangis? Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah ajar melalui hidayah. Petunjuk Allah berbentuk fitrah. Kanak-kanak lahir boleh bercakap. Boleh bercakap, boleh menangis. Kanak-kanak lahir boleh sedut susu, isap, puting. Siapa ajar? Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui mana? Melalui hidayah. Hidayah Allah. Iaitu hidayatul fitrah. Hidayatul fitrah Allah berikan kepada seluruh makhluk. Manusia dengan fitrah kemanusiaannya, binatang dengan fitrah sesuai dengan jenis binatangnya. Ya. Tiap binatang fitrahnya berbeza dan ini tak akan berubah. Perkara ini tidak akan berubah. Inilah yang dinamakan sebagai hidayatul fitrah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada." Musa ketika berhujah dengan Fir'aun, tuan-tuan boleh cek berkaitan dengan perbualan Musa Fir'aun macam mana cara berhujah dengan etis sebagainya. Ada beberapa siri kuliah saya berkaitan dengan etis. Nanti insyaAllah, saya pun lupa. Prof, minggu lepas saya janjikan satu perkara saya belum, insyaAllah saya sekalikan. Berkaitan dengan link, beberapa link yang sesuai yang akan saya sharekan kat grup nanti insyaAllah. Jadi balik semula pada ayat ni, Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun, Musa mengajak dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Ditanya siapakah Rabbul Alamin? Siapakah Tuhan yang Rabbul Alamin? Pada antara kata-kata Musa untuk jawab perkataan Fir'aun ni dalam banyak ayat. Contohnya dalam ayat surah Taha, Musa kata qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Tuhan yang aku sembah ini itu Rabbuna alladhi, Tuhan yang sebagai Rabb yang memelihara kami adalah alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu. Allah yang memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu. Semua makhluk Allah cipta dengan bentuk yang Allah kehendaki. Manusia dengan bentuknya hidup di darat, dengan kaki yang sesuai dengannya. Ular tanpa kaki bergerak sesuai dengan gerakannya. Binatang yang ada di laut dengan sesuai dengan kedudukannya. Allah cipta semua kedudukan makhluk Allah dengan bentuk yang Allah kehendaki. Kemudian thumma hada. Kemudian Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada makhluk tersebut. Apa arti hidayah kat sini? Hidayatul fitrah. Ular tak ada kaki tapi boleh berjalan. Ikan tak ada hidung. Tak tahu ke hidung kan? Mana dia tak bernafas ke hidung. Bila Allah ciptakan di dalam air, Allah berikan hidayah pada cara untuk bernafas. Tiap-tiap binatang yang Allah ciptakan, ulat Allah ciptakan dalam buah-buahan. Semua makhluk yang Allah ciptakan di mana sekalipun, setelah Allah cipta, Allah berikan hidayah. Sebab tu kalau kita tengok pada dalil, antara dalil-dalil berhujah dengan golongan etis secara umum, kita tengok pada surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa. Dalil pertama dalil khalq, seperti mana yang Nabi Musa sebut sekarang. Allah ciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Ini dalil pertama. Fasawwa. Tiap-tiap makhluk Allah sempurnakan. Allah sempurnakan kejadian menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada makhluk di darat, ada makhluk di udara, ada makhluk dalam batu, ada makhluk dalam tanah, ada makhluk yang tinggal di lautan dan sebagainya. Semuanya tercipta sesuai sempurna mengikut kategori yang Allah kehendaki. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara. Dalil ketiga dari takdir. Setelah Allah sempurnakan, Allah berikan kadar yang sesuai. Manusia dengan kemampuannya, Allah dengan keperluan kepada tangan dia untuk melakukan kerja, Allah berikan panjang kadar yang paling sesuai. Panjang pendeknya, kadar ruas jari yang diperlukan, panjang pendek jari, tak boleh panjang lebih, tak boleh kurang. Manusia perlukan pada mata tak boleh tajam lebih, tak boleh kurang. Kalau tajam lebih nak minum air pun dia tak larat. Dia akan nampak kotor air sebersih mana sekalipun. Kalau dia kurang, dia akan terpaksa cari kacamata. Kurang lagi, dia tak boleh beraktiviti tertentu. Kejadian yang Allah berikan semuanya sempurna. Kadar kromosom, kadar ketajaman telinga,
keperluan telinga manusia untuk kehidupan dia sesuai kadarnya. Tak boleh dengar lebih daripada frekuensi, lebih, mampu dengar lebih. Kalau tak, dia mungkin dia dengar suara-suara jin dan syaitan dan sebagainya, atau suara-suara yang mengganggu kehidupannya. Tak boleh kurang, dia akan jadi orang yang pekak, jadi orang yang kurang pendengar dan sebagainya. Allah dia kata, Allah dari yang ketiga dari takdir. Allazi khalaqa, Allah cipta daripada tiada kepada ada. Fasawwa, Allah sempurnakan kejadiannya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallazi qaddara, tiap-tiap kejadian Allah kadarkan dengan kadar yang paling sesuai. Fahada, dan Allah bagikan hidayah. Hidayah kat sini sama makna dengan ayat surah Taha, kata-kata Nabi Musa. Allah bagi hidayah. Makhluk yang dah ada tangan, dah ada kaki yang kadar sesuai tadi, semua pandai gunakan anggota yang ada pada diri mereka. Ada yang tercipta, ada tangan dia tahu genggam, ada mulut pandai, ada mulut ada suara dia pandai menjerit, pandai menangis, minta sesuatu. Pandai, tiba-tiba budak-budak pandai buat perangai, tiba-tiba boleh ketawa, boleh senyum. Kanak-kanak siapa ajar dia ketawa, senyum sebagainya, ini semua dinamakan sebagai dalilul fitrah. Dan ini jenis hidayah pertama. Dan antara hidayah yang Allah berikan pada manusia secara fitrah ialah pada ayat yang kedua, iaitu dalam surah Al-Balad ayat 10. Allah berfirman, wa hadainahun najdain. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami ciptakan manusia itu ada dua mata? Ada dua mata, satu lisan. Allah ceritakan manusia. Kemudian Allah kata wa hadainahun najdain. Dan kami berikan manusia itu, kami letakkan dalam diri manusia itu ada dua jalan. Itu hadainahu, kami berikan hidayah kepada manusia ada dua jalan. Iaitu ada kecenderungan kepada dua perkara. Kecenderungan untuk kebajikan dan kecenderungan untuk kejahatan. Diri kita ni nafsu suka buat benda yang jahat. Dalam diri kita juga ada fitrah yang didasari oleh akal suka buat benda baik. Okay. Syaitan diturunkan daripada syurga dengan Adam untuk membantu hawa nafsu. Allah turunkan Al-Quranul Karim dan bimbingan-bimbingan agama dan segala jenis hidayah yang Allah berikan, yang kita tafsirkan makna siratal mustaqim pada pertemuan yang lalu. Allah turunkan untuk membantu kita dan membantu akal kita dalam mengenali kebenaran. Cari yang mana lebih bermanfaat, tahu yang mana patut, yang mana tidak patut. Wa hadainahun najdain. Dengan pilihan yang Allah beri, dengan asasnya jiwa kita ni suka kepada, ada dua fitrah. Fitrah suka kepada dua perkara. Kita boleh jadi orang baik, kita boleh jadi orang jahat. Tinggal kita pilih jalan mana satu. Ada orang masya-Allah baik dalam bab kata-katanya, tapi bab tangan dia tak jaga, suka ambil barang orang. Ada orang tangannya okey, suka memberi, bantu sebagainya, tapi mulutnya tak jaga. Semua orang takkan sempurna, tapi semua orang mampu untuk berlatih untuk pilih jalan yang sempurna. Sebab Allah jadikan tiap-tiap manusia boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Mak bapaknya yang mencorakkan, pendidikan yang mencorakkan, masyarakat yang mencorak seseorang itu jadi ke arah mana. Sebab tu manusia tercipta dalam keadaan ada dua fitrah. Jadi fitrah suka kepada kebaikan, begitu juga fitrah seronok dengan perkara-perkara yang diingini oleh hawa nafsu. Wa hadainahun najdain. Jadi kalimah hadaina pada ayat ini adalah hidayatul fitrah, iaitu hidayatul fitrah, petunjuk dalam erti kata wujud secara fitrah, petunjuk yang wujud secara fitrah. Begitu juga pada ayat seterusnya dalam surah Fussilat ayat 17, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Allah kata, dan adapun kaum Thamud, iaitu kaum Nabi Saleh. Kaum Thamud, mereka telah kami berikan petunjuk. Petunjuk artinya apa? Kami berikan petunjuk pada mereka. Tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, iaitu kesesatan daripada petunjuk itu. Okey. Hadainahum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ilmu. Allah berikan hidayah berupa
akal pengetahuan yang dasar untuk membezakan antara yang betul atau salah. Tinggal mereka bukakan mata mereka, namun mereka lebih suka untuk tinggal dalam keadaan buta, tidak mengenali kebenaran. Ini hidayah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Qattan hafizahullah. Tak silap saya Syekh Manak Qattan ni, kerana saya akan cek balik. Kerana Syekh Ustaz tidak memberikan nama kitab. Qattan ni ramai. Qattan ini nama keluarga. Berkemungkinan Manak Qattan. Okey. Yang kedua, penurunan hidayah yang kedua ialah penurunan kitab suci dan diutuskan seorang rasul. Iaitu hidayah berbentuk ilmu. Hidayah dalam bentuk ilmu. Allah turunkan Nabi, Allah turunkan Rasul, Allah turunkan kitab untuk bimbing kita. Hidayah pertama, hidayah fitrah. Hidayah yang kedua ialah hidayah agama, hidayah ilmu. Penurunan kitab suci yang diutuskan dan diutuskan seorang Rasul. Ayat-ayat Quran berkaitan dengan ini banyak, berkaitan dengan hidayah. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada perintah kami. وَجَعَلْنَاهُمْ, hum disebutlah nabi-nabi dan rasul-rasul. A'immatan, kami jadikan nabi-nabi dan rasul-rasul sebagai pemimpin-pemimpin. A'immah, pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, memberi petunjuk pada manusia tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah kami. Dan pada ayat seterusnya Allah sebut inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk terhadap lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan-jalan yang paling lurus, yang paling sempurna. Jadi Al-Quran adalah hidayah. Nabi dan Rasul adalah hidayah. Ini hidayah yang kedua. Hidayah pertama, fitrah kita dalam hidup ini. Fitrah secara semula jadi, memang wujud pada semua orang. Kita boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Manusia boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Manusia ada waktunya dia seronok nak beribadah, ada waktunya dia malas untuk beribadah. Dua wujud. Jadi dengan fitrah yang ada yang pada asalnya wujud pada manusia, Allah tambahkan yang kedua dengan Allah tambahkan dengan hidayah bimbingan Nabi dan Rasul. Antara fitrah, tengok pada fitrah, tengok kepada bab perbincangan. Contohnya berkaitan dengan fitrah tentang beragama. Semua manusia diciptakan dengan fitrah, ada fitrah untuk beragama. Semua orang terlahir dalam keadaan kenal Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua lahir dalam keadaan fitrah. Okay. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempertanggungjawabkan seseorang hamba hanya kerana dari fitrahnya. Bila orang telah bagi fitrah, artinya dia duduk kat hutan, kat mana-mana, tak pernah jumpa manusia atau tak kenal agama Islam langsung, dengan dalil fitrah yang ada pada dia tak pernah tahu tentang agama, tak pernah tahu tentang Nabi dan Rasul, tak tahu dia tak tahu apa-apa petunjuk. Dia mati, dia dianggap sebagai ahlul fatrah. Bukan fitrah keadaannya. Fatrah artinya lahir dari waktu yang tidak ada Nabi dan Rasul. Ahlul fatrah. Mereka ni hukum mereka, Allah tak hukum mereka begitu saja. Allah akan uji mereka di hari akhirat nanti. Ini kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-fatrah. Berbeza dengan orang yang Allah dah kirimkan hidayah pada mereka. Jadi kalau sekadar kita ada Allah hanya berikan fitrah, Allah belum lagi beritahukan mereka. Namun setelah Allah Subhanahu kirimkan Nabi dan Rasul, ketika itu tertegaklah hujah untuk manusia wajib beriman dengan Allah. Orang yang beriman dengan Nabi dan Rasul diberikan balasan syurga. Orang yang lawan dengan Nabi dan Rasul dan tidak ikut pada petunjuk Alkitab, dia akan dibalas dengan api neraka. Jadi balasan Allah Allah SWT hanya kira hamba ini ingkar, kafir ataupun beriman, Allah kira setelah Allah kirimkan Nabi dan Rasul. Itu hidayah yang kedua. Allah kirimkan Nabi dan Rasul dan ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul.
Sebab tu hidayah. Dua Allah namakan sebagai hidayah. Namun hidayah berbentuk fitrah pertama, yang kedua hidayah dalam berbentuk pengiriman nabi-nabi dan kitab-kitab. Yang ketiga, Ustaz, nak tanya sikit boleh Ustaz? Silakan Prof. Kalau macam kita kan duduk di Malaysia kan, so there's non-Muslim kan. Tapi tadi terputus sekejap. Kita ada masyarakat majmuk kan. Tapi bila kita tidak mencerminkan akhlak Islam tu dan itu menyebabkan mereka tidak tertarik pada Islam tu, adakah mereka ni pun boleh dikonsider sebagai ahli fitrah tu macam mana? Tak boleh. Tak boleh. Mesej tu yang penting. Kita nak jadi baik bukan dengan kita sebab itulah mesej. Kita tak boleh nak kata saya tak nak pergi masjid sebab orang masjid tu bukan baik-baik semua. Contoh. Saya tak nak solat sebab orang solat ni kadang-kadang bukan perangai dia baik semua. Saya tak nak jadi Islam. Alhamdulillah. Dan kata orang kafir, tak nak masuk Islam. Orang Islam bukan baik-baik semua. Suatu sangat penting perlu difahamkan kepada semua masyarakat bahawa tiap-tiap orang dituntut untuk beragama dengan agama Allah, bukan agama manusia. Kalau agama Melayu, Cina tak nak masuk Islam sebab Islam tu agama Melayu. Kalau agama Arab, orang Melayu tak nak pun. Orang Melayu tak suka orang Arab sebagai orang Melayu. Tapi agama Islam, agama Islam itu agama Allah yang mana Allah wajibkan kepada seluruh manusia. Siapa sahaja sampai mesej yang sampai kepadanya mesej Allah, tak kira apa alasan sekalipun, setelah terdekat hujah kepada dirinya, sampai mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terdekat hujah pada dia dikira kalau dia tak terima, dia dianggap orang kafir yang engkar. Dianggap kafir dan engkar, dan dia tidak boleh dikategorikan sebagai ahli fatrah. Malah orang Arab jahiliyah, itu zaman sebelum diutuskan Nabi Rasul, rajihnya mereka bukan ahli fatrah. Sebab mereka kenal, mereka sebenarnya dapat tahu tentang agama tauhid. Dan keadaan mereka bergantung antara satu sama lain. Kita tak tahu secara jelas. Namun siapa sahaja yang sampai kepada seruan tauhid dan kenal agama Allah, sama ada dapat sampai maklumat berkaitan, kalau zaman dulu, zaman Nabi, zaman sebelum Nabi, sampai pada mereka ilmu berkaitan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS sebagai contoh, atau Nabi Ismail AS, atau agama ataupun macam Buhairah ataupun Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah dan sebagainya, yang dapat sampai mesej kepadanya, mesej agama Nabi Isa. Jadi orang-orang yang dapat sampai pada hidayah, petunjuk pada Allah, mereka wajib ikut agama kebenaran yang sampai kepadanya. Setelah Nabi diutuskan, tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Agama Islam memansuhkan semua agama dahulu. Kalau agama dulu masih lagi kekal sekalipun, dia termansuh. Apatah lagi agama dahulu memang dah sedia diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi balik kepada persoalan Prof Anwar tadi, adakah orang bukan Islam yang tak nak masuk Islam dengan alasan orang Islam tidak menunjukkan contoh yang baik sebagai al-fatrah? Tidak. Mereka tidak dengan al-fatrah, malah mereka dianggap sebagai orang yang engkar dan mengambil pilihan yang bodoh kerana meninggalkan kebaikan, meninggalkan perkara yang menyelamatkan mereka daripada akhirat, semata-mata kerana orang lain yang mengambil kebaikan tersebut tidak beramal dengan apa yang dia pelajari atau yang dia miliki. Atau selalu Jazakumullah khair. Baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Aunty Daimah. Tadi Ustaz beritahu hidayah Allah tu tersebar luas kepada yang Islam dan bukan Islam.
Hidayah itu juga merupakan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Betul Ustaz? Ulang balik nanti, nanti. Ustaz kata tadi yang saya faham lah, hidayah tu Allah sebarkan meluas kepada orang-orang Islam dan juga kepada yang belum Islam. Betul? Okey, hidayah ada dalam Al-Quran penggunaan kalimah hidayah ada banyak makna. Banyak makna. Hidayah yang umum, hidayah yang khusus. Ini saya syarahkan dengan cara lebih insya-Allah mudah faham. Hidayah umum, hidayah umum dan hidayah khusus. Yang pertama hidayah umum, hidayah umum yang paling umum. Seluruh manusia tercipta dalam keadaan adanya keinginan dan fitrah untuk beragama dan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada fitrah tu dalam diri mereka, suka kepada kebaikan kebenaran. Hidayah ini dinamakan sebagai hidayah fitrah. Hidayah fitrah yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Kemudian Allah utuskan nabi-nabi dan rasul-rasul untuk membawa agama kebenaran kepada golongan yang memang sedia wujud, yang mereka memang mencari kebenaran, mereka memang tertanya-tanya, siapakah yang ciptakan aku, apakah aku perlu buat kat bumi ni, apa tujuan aku datang kat bumi. Mereka ini yang tertanya-tanya tadi dengan fitrah asalnya daripada mereka, Allah kirimkan Nabi dan Rasul beritahu pada mereka siapa yang ciptakan mereka, apa tujuan mereka diciptakan, apakah tugas yang mereka perlu lakukan, apakah perintah-perintah Allah yang Allah minta mereka berada di atasnya atau sentiasa berpegang teguh dengannya. Ini hidayah yang kedua. Hidayah yang lebih khusus maknanya iaitu dengan pengiriman nabi-nabi dan rasul-rasul. Setelah itu, daripada Allah kirimkan nabi rasul, ada dua golongan. Golongan yang tolak dan golongan yang terima. Golongan yang tolak dinamakan sebagai orang kafir, golongan yang terima dinamakan sebagai muslim. Itu orang yang menyerahkan diri, yang menyerah terhadap kebenaran dan dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini konteks yang kita bincangkan ni, yang kita bincangkan sekarang. Jadi kalau dalam Al-Quran, kalimah hidayah bukan satu makna. Kadang-kadang digunakan untuk makna fitrah. Makna hidayah fitrah tadi, Allah berikan petunjuk secara fitrah. Kita keinginan untuk agama, malah fitrah yang umum. Kita boleh bercakap, kita boleh gunakan segala anggota badan yang Allah berikan pada kita, kita mampu berfikir. Segala yang Allah berikan kepada kita, banyak fitrah-fitrah yang Allah letakkan, termasuk fitrah beragama. Itu hidayah umum yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Yang kedua, hidayah yang kedua, Allah kirimkan Nabi dan Rasul-Rasul kepada seluruh manusia. Ini juga umum. Al-Quran yang Allah kata hudal linnas, hidayah kepada seluruh manusia. Allah ajak manusia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Ini yang umum. Kemudian antara hidayah selepas Allah kirimkan Nabi dan Rasul, ada dua kelompok. Kelompok yang ingkar jadi kafir, kelompok yang taat jadi orang beriman atau jadi orang Islam. Okey, jadi kelompok yang umum tadi, yang umum dia hanya dapat hidayah fitrah. Dia tak terima hidayah agama atau hidayah irsyad yang Allah berikan kepada orang-orang yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Okay. Di kalangan orang beriman pula, level hidayah berbeza-beza. Ada orang beriman yang betul-betul dekat dengan Allah, hidayah yang dapat lebih. Ada orang yang beriman yang ilmunya dia walaupun Islam, hanya tahu tentang Islam tapi berkaitan dengan solat pun tak berapa pandai, tak berapa mahir. Semua ni level hidayah yang berbeza-beza antara satu sama lain. Sebab tu hidayah ni lah yang kita cari, kita kata ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Siapa yang paling banyak dapat hidayah daripada Allah, dia orang yang berjaya. Orang yang kejayaan dan kedudukan seseorang bergantung pada hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada seseorang dengan usaha yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Jelaskan nanti? Ya Ustaz, jelas. Jelas. Okey. Cuma, okey. Silakan. Kita boleh, maknanya hidayah itu berbeza tadi kan, boleh kita boleh mendekati mereka-mereka ni yang maksudnya berkawan dengan mereka seperti biasa, yang Islam dan bukan Islam. Tidak ada larangan. Malah itulah agama Islam. Agama Islam
bab berkawan bergaul baik dengan seluruh manusia. Sebab tu bila kita tahu bahawa ada orang yang belum dapat hidayah, orang kita sekarang dah ada Al-Quran, kita ada hadis Nabi SAW, ada kawan-kawan kita yang belum Islam, kita perkenalkan Islam dengan ilmu yang kita ada. Kita miliki apa? Ada orang tak ada apa-apa, dia cuma ada, dia faham cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada orang dia tak faham apa. Yang dia tahu, dia jaga diri dia. Dia solat, dia puasa sebagainya. Ceritakan kepada kawan-kawan, kenapa dia puasa, kenapa dia solat. Ada orang dia hanya tahu buat berdoa. Dia kata aku tak tahu apa, tapi kalau aku ada masalah aku berdoa. Sampaikan dengan kadar ilmu yang kita ada. Dan memang menjadi tanggungjawab pada kita selepas kita dapat hidayatul irsyad, mana hidayatul irsyad, Allah dapat petunjuk Allah, kita beriman dengannya. Illal ladzina amanu. Semua orang akan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Kita beriman dengan hidayah yang Allah berikan. Setelah Allah kirimkan Nabi dan Rasul, kita perlu belajar dan faham kemudian beriman. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Lepas kita beriman, yakin benda itu betul, beriman dengannya, wa amilus solihat. Kita beramal soleh. Selepas kita dah beramal dengan ilmu yang kita ada, wa tawasau bil haq, dan berpesan-pesan kepada kebenaran. Di sinilah kita pesan-pesan sesama kaum mukmin dan berpesan-pesan dengan menyampaikan ilmu kepada seluruh manusia. Bergaul baik dengan jiran kita, muslim dan muslim, sampaikan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan pada kesabaran dalam melakukan usaha-usaha menuntut ilmu, usaha beramal dan juga usaha menyampaikan dakwah. Inilah ajaran Islam. Jadi boleh kita bergaul. Cuma tak boleh bergaul ketika mereka melakukan perayaan-perayaan atau melakukan perkara yang mensyirikkan Allah, perayaan-perayaan yang mengagungkan Tuhan selain Allah, menyembah dewa ini dan dewa itu, atau ketika mereka melakukan maksiat, ketika mereka minum arak, ketika mereka berzina waliyahzubillah, ketika mereka buat aktiviti-aktiviti yang haram lawan dengan Allah, kita tak bergaul. Namun kehidupan biasa dengan tidak menjejaskan agama kita, memang kita digalakkan untuk bergaul dan berdakwah kepada golongan bukan Islam ataupun orang Islam yang leka dan lalai. Kecuali apabila kita risau diri kita yang dipengaruhi. Kita dah tak kuat, kita duduk dengan suasana begitu, kita yang terpengaruh. Ketika itu kita diminta untuk menjauhi masyarakat atau kawasan yang mana orang di sana tidak beramal agama Islam. Kita diminta untuk menjauhkan diri untuk menyelamatkan agama kita. Bagi yang mampu untuk mengubah, yang mampu yang memberi bekas dan juga yang dia yang mengubah, dia yang mencorakkan, bukan dia dicorakkan, orang-orang begini digalakkan untuk hidup bermasyarakat dengan golongan mana sekalipun yang mampu dia dakwah dan dia ajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Okey. 2 hidayah yang kita dah baca. Yang ketiga juga dalam Al-Quran, dalam istilah bahasa Arab digunakan kalimah hidayah. Setelah hidayah fitrah, itu jenis hidayah yang tersendiri. Jadi kalau baca ayat Quran, jangan jumpa hidayah ni kita kata hidayah ni Al-Quran sunnah je. Tak. Kadang-kadang maknanya fitrah, summa hada. Kadang-kadang maknanya Al-Quran dan juga kitab-kitab dan juga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kadang-kadang maknanya ialah membuka tabir segala sesuatu. Membuka tabir segala sesuatu sebagaimana adanya melalui wahyu, mimpi dan ilham. Membuka tabir. Artinya apa? Kita dapat Al-Quran, dah dapat hadis. Kita baca, kadang-kadang kita tak faham. Tapi Allah mudahkan. Kita tak faham satu ayat, tak faham betul-betul tak faham. Tiba-tiba kita baca ayat yang lain, ayat yang kita baca tadi memahamkan kita kepada ayat yang kita keliru tadi. Kadang-kadang kita hadapi masalah. Kita tahu mana jawapannya. Kita buka Quran, tiba-tiba ada jawapan. Jadi ini hidayah yang ketiga. Bimbingan dengan Allah bukakan tabir. Allah bukakan kejahilan kita. Ataupun kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak pilih siapa dalam sebagai teman hidup. Tak tahu nak teruskan atau tidak projek yang kawan kita ajak, kita sertai.
kita rasa bingung, tak tahu nak buat apa. Kemudian kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berikan petunjuk dan hidayah melalui mimpi. Jadi mimpi yang disertai dengan istikharah ataupun kita mimpi perkara-perkara tertentu. Dah lama kita tenggelam dengan kemaksiatan, kemudian Allah bagi mimpi yang menakutkan kita terhadap maksiat. Ini bimbingan Allah. Kadang-kadang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk mimpi. Namun mimpi tidak mensabitkan sebarang amalan syariat. Mimpi ada fungsinya, iaitu mengingatkan manusia terhadap kejahilan dirinya, atau menggalakkan manusia untuk melakukan kebaikan. Dia buat benda baik, dia buat kebaikan, dia rasa lemah, tiba-tiba mimpi dapat nampak macam mana dia masuk syurga dan sebagainya, masuk tengok syurga. Mimpi-mimpi yang seronok. Akhirnya dia bangun, dia semangat untuk bekerja semula. Ini antara bentuk bimbingan hidayah Allah berikan kepada orang tertentu. Kadang-kadang ada orang mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ini mimpi yang sangat agung, sangat mulia, dengan syarat diketahui bahawa yang hadir itu benar-benar Rasulullah SAW. Ada perbincangan yang tersendiri, dan mimpi ada fungsinya dan jenis-jenis yang kita dapat. Sama ada kita memahami ayat Al-Quran, itu wahyu, ataupun kita atau mimpi, ataupun ilham. Ilham artinya kita tengah bingung, tak tahu macam mana, tiba-tiba datang ilham. Saya kadang-kadang bila kuliah contoh, ada setengah tempat diminta bagi tajuk. Kita sediakan tajuk yang sangat detail. Sampai di sana, rupa-rupanya sekolah, walaupun sekolah tu nama contohnya sekolah rendah, rupa-rupanya ramai pelajar tadika dan pelajar dasar 1-2. Pening kepala, macam mana nak sampaikan ayat Quran yang kita hafal, hadis-hadis yang kita nak bawa sedia, kita nak sampaikan pada budak-budak susah. Tiba-tiba datang ilham. Allah bantu kita untuk faham, Allah berikan ilham pada kita untuk mudahkan kita sampaikan mesej kepada kanak-kanak dengan caranya. Kadang-kadang datang ilham kepada kita. Jumpa dengan orang yang sangat degil. Dia saja betul. Macam mana nak sampaikan? Tiba-tiba datang ilham. Allah bantu dengan memberikan ilham. Ilham begini wujud. Iaitu ilham pada kita untuk beritahu, Allah bimbing kita untuk kita memudahkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mana mudahkan kita sampaikan agama untuk sebagainya. Namun ilham tak wujud ilham dalam bentuk Allah kirimkan satu amalan melalui ilham, atau Allah kirimkan amalan melalui mimpi. Hakikatnya orang-orang yang mendakwa menerima amalan daripada mimpi dan menerima amalan daripada ilham dan lain-lain, mereka ini telah menidakkan tugas Nabi SAW, atau mengatakan bahawa kami pun mampu melakukan perkara yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi Rasul boleh bawakan amalan tasbih daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu, kami pun dapat melalui mimpi dan ilham. Ini dakwaan palsu. Mimpi dan ilham tidak akan menambah satu amalan yang wujud, yang sedia wujud, dan tidak akan mengurangkannya. Sebab itulah mimpi dan ilham bukan dalil syarak. Mimpi dan ilham hanya berguna ketika untuk membuka tabir jiwa kita yang mungkin tak faham ayat Quran, mungkin rasa bingung dan sebagainya, nak tahu buat suatu benda. Mimpi ilham antara isyarat yang Allah berikan kepada kita untuk mengambil keputusan tertentu. Namun ianya perlu dilihat kepada bimbingan sebenar hanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab amalan-amalan kebaikan, tidak mimpi dan ilham tidak dijadikan sebagai agama. Malah dalam bab agama secara keseluruhannya, mimpi dan ilham bukanlah dalil. Okey. Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Itu mereka para nabi-nabi dan rasul-rasul itu Allah telah berikan petunjuk, mereka telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan petunjuk mereka, maka dengan petunjuk yang mereka miliki, hendaklah kamu ikut pada mereka. Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dulu mereka dah berikan hidayah. Allah dah bantu mereka, Allah dah bagi hidayah pada mereka. Ikut jejak langkah mereka, iaitu bersungguh-sungguh menunaikan tugas yang Allah tugaskan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey.
dengan pemaparan ini, seolah Al-Qattan hendak mengatakan kepada kita bahawa pada prinsipnya spektrum makna hidayah sangatlah luas. Semua fitrah makhluk, penurunan Alkitab, penyingkapan segala sesuatu sebagai mana adanya dengan ilham, mimpi dan wahyu adalah bahagian dari hidayah. Okey, jadi di sini hidayah yang maksudkan sini adalah ada pada konteks-konteksnya. Pada konteks yang tersendiri, konteks fitrah dalam konteks hidayah yang umum, konteks dalam kategori agama, hidayah Nabi dan juga Alkitab, dalam konteks Allah memudahkan kerja kita, Allah berikan mimpi, ilham dan sebagainya. Dan tiap-tiap kalimah hidayah perlu dimaknakan sesuai dengan konteks penggunaan makna pada ayat-ayat ayat Al-Quran tersendiri ataupun pada hadis ataupun dalam perbualan menurut bahasa sesuai dengan konteks. Hal serupa ini kita temukan sebagai bahagian daripada rahmat lil alamin pada analisis terhadap Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama je kita belajar Ar-Rahman, rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas. Ada rahmat Allah secara umum, Allah berikan kepada seluruh manusia dan seluruh makhluk. Rahmat Allah pelihara mereka, Allah berikan mereka makan dan minum. Tapi ada rahmat khusus, iaitu Allah berikan kepada orang beriman untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keadaannya seperti hidayah. Hidayah yang umum, Allah berikan semua orang ada ilmu, semua orang ada akal, semua orang ada hawa nafsu, semua orang tahu gunakan anggota badan dia, menggunakan segala ciptaan Allah yang Allah ciptakan pada dirinya. Allah berikan kepada dia apa yang dia miliki, tahu gunakan. Ini hidayah. Namun hidayah khusus ialah orang-orang yang gunakan akalnya untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi makna cara tafsir hidayah lebih kurang kata Ustaz lebih kurang dengan tafsir Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, Ar-Rahman rahmat yang sangat luas, Ar-Rahim rahmat yang khusus. Jadi hidayatul fitrah, hidayah yang umum, hidayatul irsyad, iaitu hidayah ilmu dan nabi-nabi dan kitab-kitab adalah hidayah yang lebih spesifik. Okey, antaranya bahawa antara rahmat dan hidayah merupakan relasi yang pada tataran tertentu bersifat umum dan bernuansa khusus. Kadang-kadang hubungannya umum dan khusus. Umum kerana semua makhluk mendapatkan rahmat dan hidayah secara masif. Umum apa maksudnya? Hidayah itu dimiliki oleh semua orang, seperti hidayah itu fitrah. Tetapi mereka melanjutkan ke tingkat maksimal khusus. Orang yang ada fitrah secara asalnya, wahadainahun najdain. Allah bagikan fitrah kita ada cinta, ada dua fitrah. Fitrah suka kepada kebaikan. Fitrah seronok dengan benda buruk. Dua fitrah wujud dalam diri kita. Kitalah yang memaksimalkan fitrah kita ke arah yang hidayah yang lebih khusus, iaitu mencari kebaikan. Iaitu ketundukan secara total dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan tersebut hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba pilihan yang menyatukan antara ilmu yang benar dan amal yang pantas. Orang hanya dapat mencapai level yang tinggi dalam hidayah Allah bila kita gabungkan dengan ilmu yang benar dan amal soleh yang tepat, yang bersesuaian dengan petunjuk Nabi SAW. Dalam bahasa Al-Fatihah, rahmat khusus ini disebut sebagai Ar-Rahim. Kita lihat Ar-Rahman, rahmat umum, maka Ar-Rahim, rahmat khusus. Maka khusus inilah yang akan menjadi lanjutan kajian ayat pada pembahasan berikut. Berkaitan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. Sampai sini dulu kita buka pada perbincangan dan pertanyaan ataupun pandangan. InsyaAllah. Berkaitan dengan makna hidayah. Jadi hidayah ni makna ni sangat luas sebenarnya. Tentu kalau tengok pada hidayah, jangan peliklah. Ada ustaz yang ceritakan hidayah ada dua, hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Ini yang paling umum kita temukan, dua jenis hidayah, atau kita panggil taufik dan hidayah. Hidayah tu taufik, hidayah taufik. Dengan wabillahi taufik wal hidayah. Taufik tu maksudnya beramal dengan benda yang baik. Hidayah mengetahui perkara yang baik, tahu mana betul dan salah. Itu cara dua, kata bagi dua. Kalau nak kata tiga, macam Syekh Manak Qattan kata, ada dua. Hidayah fitrah, hidayah Nabi dan Alkitab, hidayah agama, dan ketiga hidayah ilham ataupun wahyu ilham ataupun apa satu lagi
mimpi yang Allah mudahkan kepada kita. Yang tu kalau dimaknakan dengan dua. Kalau nak kata hidayah tu ada hidayah ada 4, mereka akan tambahkan satu lagi. Hidayah fitrah, ini pertama. Semua orang hidayah yang Allah berikan pada seluruh makhluk. Hidayatul irsyad, hidayah ilmu. Hidayatul taufik, hidayah beramal dengan ilmu. Hidayah yang keempat ialah hidayah ilal jannati awin nar. Hidayah ke syurga atau hidayah ke neraka. Iaitu di syurga akan dibimbing kita di akhirat akan dibimbing ke syurga atau ke neraka. Ini juga digunakan, Allah gunakan kalimah hidayah. Jadi Allah bimbing kita di akhirat ke syurga. Dan Allah suruh ada manusia yang dibawa diiring ataupun bukan diiring dihalau ke neraka. Ini pun salah satu perkataan penggunaan hidayah. Itu kalau yang siapa yang gunakan hidayah kepada 4. Ada orang kata hidayah tu ada 14. Ini umum bagi siapa yang belajar ilmu tafsir dengan lebih detail, mereka akan temukan pandangan-pandangan makna hidayah. Makna hidayah bermaksud as-sabat, tetap, kekal. Ihdinas siratal mustaqim, tetapkan kami di atas jalan yang lurus. Hidayah bermaksud al-bayan dan keterangan. Ala hudam mir rabbihim. Hidayah berbentuk dinamakan hidayah. Nabi sendiri dinamakan sebagai hidayah. Wa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya. Dan apabila datang seorang nabi kepada kamu, Allah datang hidayah. Allah kata panggil datang hidayah. Allah namakan nabi itu sebagai hidayah sendiri. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut nabiku. Allah kata barang siapa ikut hidayahku. Itu makna hidayah bermakna rasul. Dan rasul-rasul yang semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Kadang-kadang hidayah tu Allah berikan pada nama Nabi SAW sendiri. Allah kata minal bayyinati wal huda. Allah bawakan keterangan dan huda. Huda tu adalah Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang hidayah maksudnya sunnah Nabi SAW. Fabihudah muqtadih, atau sunnah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kadang-kadang maknanya ad-doa. Hidayah maknanya doa. Waliqauli ataupun kita ada doa ataupun dai kepada kebenaran. Walikulli qaumin hadin, orang yang menyeru kepada orang yang berdakwah dan menyeru kepada satu perkara. Kadang-kadang maknanya Al-Quran. Ini semua perbincangan yang lebih detail lah. Yang penting kita temukan kadang-kadang makna Al-Quran, kadang-kadang maknanya iman, kadang-kadang maknanya adalah kematian. Kadang-kadang hidayah maknanya mati. Wa amila salihan thumma ihtada. Beramal soleh kemudian wafat, meninggal, mengikut setengah tafsir. Ada maknanya hidayah tu maknanya Islam, hidayah maknanya tauhid, hidayah maknanya Taurat, hidayah makna yang ada ni. Ini perbincangan bagi orang yang belajar lebih detail lah berkaitan dengan tafsir. Kita boleh belajar, tak ada masalah. Cuma masa akan jadi sangat panjang lah. Kerana buku kita masih panjang lagi. Jadi kita ambil yang mudah. Hidayah sama ada ingat 2, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Atau ingat 3. Yang ni yang saya paling tekankan, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Sebab dia berkaitan dengan tugas kita. Kita yang perlu cari ilmu, kita perlu beramal dengan ilmu. Ini tanggungjawab kita. Cara pembahagian kedua, hidayah ada 3. Kita tengok pada ayat Quran. Hidayah umum Allah berikan kepada manusia, hidayah fitrah. Yang ni bukan tugas kita, Allah beri kepada semua. Memang Allah beri. Yang kedua, hidayah Nabi dan Rasul, di tugas kita. Yang ketiga, ilham, Allah yang beri. Ini cara pembahagian yang ketiga. Jadi saya lebih cenderung kalau untuk kita hafal, untuk mudah dan untuk menyampaikan kepada anak-anak kita dan juga kepada cucu-cucu kita, ajarkan hidayah ada 2, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Cara pembahagian hidayah ni yang paling mudah difahami dan dia praktikal. Untuk kegunaan kita orang awam, tak perlu kita masuk detail-detail. Kita tahu hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Tuntut ilmu betul-betul, beramal dengan ilmu. Hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Ada Datuk Rashimi ada soalan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak merujuk kepada hidayah dalam kehidupan semasa. Berkaitan dengan amalan solat di masjid di masa pandemik COVID. Di mana kita ikut panduan dari ulil amri. Namun akhir-akhir ini sudah timbul banyak pandangan supaya tidak lagi mengikuti arahan ulil amri. Masing-masing ada dalil. Contoh saf perlu rapat, tak jarak lagi. Apa pandangan ulasan Ustaz? Kita patuh ulil amri atau ikut pandangan persendirian orang alim? Untuk merujuk kepada rapat saf, tidak syak lagi. Secara praktikalnya di tempat umum,
kita perlu wajib mentaati pemerintah. Selagi tidak diumumkan untuk rapat soft di tempat-tempat kita, di negeri mana-mana sekalipun, selagi jabatan tidak mengarahkan atau tidak membenarkan untuk kita rapat soft, kita tak boleh rapatkan soft di tempat umum. Namun di tempat yang sekarang ni, sebelum kita bincang lebih detail, apa beza antara keadaan pandemik sekarang dengan sebelum ini? Sebelum ini, jarak itu dipelihara di semua tempat. Dan memang paling kita ulama-ulama dan juga mufti-mufti memang sepakat perlu dipelihara perkara ini untuk kemaslahatan umum. Yang dibincangkan sekarang bukan untuk mengajak orang apa yang di viral. Banyak ada mufti-mufti, ada ustaz-ustaz yang sekarang ni mula bersuara berkaitan dengan minta supaya dikaji semula fatwa berkaitan dengan penjarakan soft atau arahan berkaitan dengan penjarakan soft dikaji semula, bukan mengajak orang awam untuk rapatkan soft, perlu difahami. Namun mengajak pemerintah ataupun kementerian yang terlibat, pegawai-pegawai terlibat untuk memikirkan semula kesesuaian. Betul, mereka tidak mengajak kita lawan kepada pemerintah. Mereka mengajak malah mesej itu ditujukan kepada pihak bertanggungjawab untuk memikirkannya. Mereka minta supaya cara fikir jarak soft, penjarakan soft di masjid perlu difikirkan, disesuaikan dengan prosedur-prosedur di tempat yang lain. Betul, sebab tu kalau kata di masjid sekarang, di masjid dan surau, kena buat macam mana? Ikut pemerintah setempat. Ikut pemerintah. Selagi arahan tidak dikeluarkan untuk rapatkan soft, kita terpaksa ikut. Tapi kalau solat kat rumah di tempat peribadi, selagi kita tahu kawan kita tu memang memang duduk dengan dia, orang serumah atau kawan rapat kita yang kita kenal duduk di tempat sendiri, kita boleh solat secara rapat, tidak melanggar undang-undang, tidak juga secara saintifik atau secara praktikalnya kita boleh yakin bahawa dia bersih daripada penyakit. Kita kenal dan keadaan dia kita kenal, bukan orang yang kita tak kenal. Itu untuk cara kita urus pribadi. Namun di tempat-tempat masjid ada pihak penguasanya, ada pihak kontrolnya. Jadi kita perlu taat selagi tidak mereka tidak mengeluarkan sebarang arahan dan SOP yang baru. Jadi perbincangan yang ada sekarang adalah mengajak pihak tertentu untuk berfikir. Sebab tu rakyat, ini sangat penting. Ada di kalangan rakyat bila dengar ada mufti yang bincangkan perkara ni, mereka awal-awal dah lawan. Mereka dah lama nak langgar SOP. Memang tak suka dengan SOP. Jadi bila keluar macam ni, ada yang awal-awal puji, ada yang awal-awal marah. Macam-macam. Kita tak tengok benda tu. Perlu tengok balik desakan-desakan daripada pihak tertentu agama hanyalah ditujukan kepada pihak pemerintah, bukan untuk orang awam untuk lawan SOP. So tu di mana-mana sekalipun undang-undang dan SOP perlu dipatuhi, sama ada di masjid, di stadium atau di mana sekalipun. Yang langgar SOP perlu diambil tindakan kecuali memang ada arahan tertentu. Jika ada arahan yang berbeza, sudah mufti bersuara. Kenapa arahan di masjid berbeza dengan arahan di stadium? Jadi itu ditujukan kepada pemerintah, bukan mana-mana mufti ajak orang awam untuk langgar SOP masjid. Tidak, mereka hanya tujukan pada pemerintah. Kenapa begitu? Sebab mereka dah suarakan secara khusus perbincangan demi perbincangan. Oleh kerana dunia sekarang, zaman demokrasi, sesuatu desakan yang perlu datang dari suara rakyat. Sebab itulah mufti-mufti terpaksa bersuara untuk minta suara rakyat untuk kemukakan. Kadang-kadang kalau tak benda ni, kalau tak dah dibincangkan dengan pelbagai cara, tak jalan dan mereka ni, maka diperlukan desakan tu ada dua tujuan. Sama ada minta supaya SOP dipraktikkan terhadap stadium dan tempat-tempat yang umum tadi, maknanya untuk menjaga kemaslahatan sekiranya bahaya wujud pada pandemik masih tersebar dengan begitu, ataupun kalau keadaan imunisasi yang tercapai sekarang dah tercapai, diminta supaya masjid pun dirapatkan soft. Dan saya sangat kalau tanya pada saya patuh atau tidak,
Wajib patuh sampai bila-bila. Selagi tak ada arahan, wajib patuh. Kalau kita solat di tempat umum, di masjid, kita terikat dengan SOP. Wajib patuh sampailah keluar arahan baru. Allah alam lah, Allah alam. Cuma kalau ditanya sujud tadi dapatkan saf, memang lama dah saya harapkan. Memang lama. Memang diharapkan dapat keluar arahan, dapatkan saf. Itu harapan lah, harapan. Dan macam mana sekalipun, kita wajib ajak rakyat dan masyarakat patuh kepada pemerintah. Ini sangat penting. Sangat penting. Cuma saya nak challenge jugalah pandangan tu. Saya ni orang academics. Silakan Prof. In fact saya pernah bahas dengan Timbalan Mufti Kelantan. Masya Allah, silakan. Saya bahas dengan dia tentang apa ni? Satu tentang penjarakan solat. Kemudian yang kedua tentang proses-proses pengasingan ataupun karantin yang berlaku sekarang ni. Sebab sebenarnya dalam sejarah Islam kalau kita baca, dia dah berlaku sejak zaman Saidina Umar radhiyallahu an. Peristiwa Amwas, kemudian peristiwa wabak yang melanda orang wanita, kemudian wabak yang melanda orang kaya-kaya. Ustaz pernah baca ni semua. Saya tengok ada literature ni semua ada. Jadi cabaran kepada ulama, cabaran dia adalah untuk mengkaji daripada Amwas tu kepada semua peristiwa ni, bagaimana norma peribadatan umat Islam pada ketika itu. Ini sebenarnya perlu dikaji. Kita tak boleh maknanya kata, oh kena jarakkan solat, kena apa. Sedangkan tidak diberi satu hujah, dalil yang dalil lagi kan, dalil yang kepada umat tentang proses pengasingan, karantin dan juga proses penjarakan ibadah dan solat ini. Jadi sebenarnya cabaran kepada para ulama adalah untuk mengkaji daripada awal dan mengemukakan hujah kepada kerajaan. Ini cabaran dia sebenarnya. Saya suara Prof, saya pecah Prof, tak tahu orang lain. Tak dengar. Jadi cabarannya, dengar sekarang. Cabarannya adalah untuk ulama mengkaji daripada awal ni dan kita membentangkan hujah. Kalau kita tengok sekarang ni, dari segi orang Islam ataupun ulama Islam tidak mengemukakan hujah. Saya tengok kelemahan kita tidak mengemukakan hujah. Kita very dependent kepada nasihat-nasihat kesihatan dan sebagainya. Sangat-sangat tertakluk kepada nasihat-nasihat ini. Saya tidak nafikan tapi sangat-sangat tertakluk. Tetapi nasihat ni double standard. Kalau kita tengok lawan bola hari itu di antara JDT dengan Kuala Lumpur, bukan saja setakat rapat, belaga pipi Ustaz, belaga pipi. Jadi yang itu halal, tapi di masjid tidak ada satu kajian kan yang dibuat bagaimana kita hendak memulihkan norma yang ada di masjid. Ya ini perlukan kajian sebenarnya di kalangan para alim ulama, mengemukakan hujah kita, norma-norma yang telah dibuat pada zaman Saidina Umar radhiyallahu an dan juga zaman-zaman selepas itu, di mana wabak ni berlaku, bukan tidak berlaku, tapi bagaimana norma kita. Adakah kita tak ada, saya tanya dengan Mufti, pada peristiwa Amwas, adakah sembahyang Jumaat pernah dibatalkan? Ada tak mana-mana dalil yang menyatakan bukan dibatalkan, sembahyang Jumaat ni kita tak ada pada masa itu kecuali 3 orang, 5 orang, 7 orang. Ada tak hujah tersebut? Kalau kita nak berhujah dengan orang lah kan, dengan masyarakat. Jadi kita ni orang memperkatak-katikkan kita, tengok amalan di masjid sama dengan amalan kuil Hindu ataupun wat Buddha, dia kata dia orang tak boleh, kita pun tak boleh. Sedangkan Islam dia dah ada dah. Saya rasalah dah ada kajian daripada awal tersebut. Saya ada baca literature daripada Jordan, daripada Lebanon tentang maknanya proses pada ketika itu bagaimana lockdown itu pernah berlaku pada zaman tersebut. Tapi kita asyik cakap lockdown. Betul, saya setuju dengan lockdown tu. Maknanya orang yang di dalam tak boleh keluar dan orang di luar tak boleh masuk dalam. Saya tak bantah. Tapi dalam peristiwa Amwas tersebut, apabila lockdown berlaku, bagaimana umat Islam melaksanakan proses peribadatan? Yang ini sebenarnya kita kena pecahkan kebuntuan. Jadi saya tengok Datuk Timbalan Mufti Kelantan dia terfikirlah, maknanya tidak ada satu kajian yang menyeluruh bagi kita untuk mengukuhkan pandangan kita sebagai umat Islam.
Jadi ni cabaran bagi ustaz lah untuk buat satu kajian PhD untuk macam mana kita nak memecahkan kebuntuan ni di masa-masa akan datang. Sebab saya rasa wabak ni dia akan berterusan. Bukan kita minta, tapi maknanya akan berterusan dan kita tercabar. Umat Islam sebenarnya, para alim ulama tercabar untuk mengemukakan pandangan kita. Saya setuju dengan Datuk Mufti Perlis kan, apabila dia kata nak cadang sahaja pasal penjarakan salat, KKM mulalah cakap tak ada ruang udara lah, tak ada apa. Bukan saya bantah, tak ada. Betul benda tu semua. Tapi dalam supermarket ada ruang udara ke? Bukan setakat belaga. Kan? Dia nak bayar tu belaga ponggong antara satu sama lain. Jadi, tapi dalam semayang, kita meletakkan norma-norma yang sangat strict kepada ni. Dan bila saya pergi ke Mekah baru ni, boleh pula, maknanya perabatan saf. Boleh dikatakan semua solat tersebut dirapatkan saf. Jadi ada kajian sebenarnya yang dibuat oleh kerajaan Saudi tentang proses pandemik ni, proses dia bila masuk ke masjid, keluar masjid dia bagi masa 10 minit, dia buat sanitization tu. Maknanya kita kena ada proses tu. Kita boleh sembahyang kat masjid. Bagi saya lah, sembahyang kat masjid, rapatkan saf, 10 minit semua get out, semua keluar. Dan kita sanitize masjid dan sebagainya. Jadi penjagaan SOP tu penting sebenarnya lah. Wallahualam. Ini cabaran lah kepada ulama. Saya sangat bersetuju dengan kajian mana perlu dikaji semula SOP. Kaji SOP. Cuba yang saya ketengahkan adalah kita bagi rakyat, untuk rakyat kita ajarkan untuk mereka taat kepada pemerintah, taat kepada peraturan. Untuk pemerintah kita perlu berikan input-input dan hujah-hujah kepada mereka. Dan berkaitan dengan ta'un, perbezaan, sebenarnya semua majlis fatwa tempat rasmi bergantung kepada nasihat KKM yang saya tahu. Semua fatwa akan ada wakil KKM yang Perwana silakan. Boleh. Silakan. Tak ada. Silakan. Okey. Jadi semua memang akan bergantung dengan KKM sebab tiap-tiap ilmu tu ada ahlinya. Oleh kerana KKM yang keluarkan kenyataan tersebut dan mereka yang beri nasihat, maka majlis fatwa dengar. Keadaan sekarang dilihat double standard. Itu bukan kepada sistem tetapi kepada perlu dibetulkan SOP, perlu dibetulkan undang-undang. Yang saya risaukan bila kita ajak orang lawan SOP, orang tak hormatkan lagi undang-undang dan pihak berwajib. Dikekalkan perasaan hormat dan cintakan kepada undang-undang, taat. Pada masa sama lakukan gerakan seperti mana yang Prof sebut sekali dengan untuk mendesak pihak tertentu supaya berlaku adil dalam meletakkan SOP. Dan saya rasa ini sangat penting. Kalau kita tengok kepada peristiwa ta'un, yang Prof sebut, ta'un Amwas ada berlaku pada satu ketika dahulu. Bukan ta'un Amwas ya, ta'un Al-Amwas, ta'un Al-Jarif, ta'un Fatayat. Ada ta'un yang berlaku pada tahun 46 Hijriah. Peristiwa pernah ta'un berlaku pada zaman Salam bin Qutaibah. Dan juga tahun 833 selepas zaman Ibn Taymiyah. Pada ni peristiwa banyak berlaku dan memang pernah berlaku masjid-masjid ditutup. Penutupan masjid pernah berlaku. Cuma penjarakan soft belum ditemukan. Penjarakan soft wujud pada keadaan sekarang kerana jenis virus yang menurut pada KKM lah, dia berbeza cara penyebarannya. Dia tak berbeza. Dia merebak melalui sentuhan seperti mana yang disebutkan. Tinggal kita minta kepada pakar-pakar lah yang pasti berikan kepada orang-orang agama ni yang sebenarnya macam mana keadaan virus tu. Jadi benda tu kena serahkan, perlu balik semula kepada pihak yang mahir dalam bidang ilmu perubatan. Betul kata pada zaman Ta'un Al-Azam pada tahun 1215 tak silap saya. Yang pernah berlaku sampai masjid-masjid ditutup lama dengan jarak yang lama dan
tiap-tiap keadaan bila berlaku peristiwa, ahli yang ada pada zaman tersebut lebih mengetahui. Di keadaan sekarang, saya sangat setuju dengan SOP pada peringkat awal. Kenapa? Sebab memang kita nampak jelas SOP itu diguna pakai untuk seluruh tempat. Sekarang ini dua je. Kalau dia betul-betul bahaya, SOP pada semua tempat. Kalau kurang bahaya ataupun semua dah dapat imunisasi kelompok seperti mana yang disebutkan sebelum ni, maka boleh dilonggarkan SOP. Cuma seruan ini tujukan kepada pihak yang berwajib lah, pihak yang berwajib. Untuk masyarakat sekadar minta, mungkin tujuan mufti tu untuk minta sokongan lah. Zaman sekarang ni zaman demokrasi. Dan saya sangat setuju lah apa Prof sebut tu. Memang kalau tanya pada ustaz-ustaz ke mufti-mufti tak ada jawab sebab 100% dalam bab ni mereka akan minta pandangan kepada KKM. Apa mazhab KKM itulah yang diputuskan. Cuma yang dikemukakan oleh Dr. Mazhar, berapa orang lagi saya tak ingat, ramai juga yang suarakan sekarang kerana mereka melihat seolah-olah ketidakadilan. Macam mana Prof sebutlah. Mana ada double standard dalam SOP, itu saja. Allah alam. Ya, Ustaz, saya bagi saya yang sikit saja. Saya haraplah memang kalau boleh kita review balik SOP itu. Sebab sekarang ni kita punya case masih lagi di atas target sebenarnya. Untuk kita berpindah ke fasa 4 tu. Mana beribu lagi kita ni, kita nak kalau boleh kurang daripada 1000. Kalau macam di Saudi sekarang, kalau nak 40 kes satu hari saja. Satu bulan tu sama dengan satu hari di Malaysia. Jadi risiko jangkitan amat rendah kalau kira gitu. That's why I think Saudi boleh praktis macam tu sebab dia dah sampai ke fasa yang dah stable. Dan kemungkinan dia dah ada immunity kelompok di kalangan masyarakat. Jadi kita sekarang ni bagi saya masih lagi berisiko tinggi. Tapi apapun SOP perlu direview lah. Sebab vaccination lah dah mencapai target hampir lah. Macam target saya rasa mungkin itulah kita nak convince kepada pemimpin supaya review balik cadangan daripada pihak yang ada maklumat tu supaya SOP kita review balik untuk itu pandangan saya lah. Tapi saya rasa untuk masa ni masihlah kita takluk kepada bilangan penyakit yang virus tu. Sebab virus ini memang tak sama dengan apa ni, kolera tu. Kolera memang daripada najis dan tangan saja. Tapi COVID ni di udara dan dipercayai di ruang udara. Daripada hak ataupun secretion daripada mulut dan hidung kita tu dan tangan sekali. Itu yang menyebabkan kita untuk mengawal penyakit ni. Tapi dengan ada immunity kelompok, kata kita kena review polisi kita. Saya pun setuju lah untuk di kementerian melihat kembali tapi caranya ataupun pertukaran SOP itu tertakluk banyak kepada evidence. Sebab evidence ni nak cari evidence dengan penyakit yang berisiko tinggi, biasanya kita tak buat kajian trial, buat risiko untuk kematian dan kesan-kesan negatif COVID ni tinggi. Kalau percubaan trial yang penyakit-penyakit yang tak serius, biasanya dia berlibat percubaan. Cuma based kepada retrospektif ataupun data-data yang ada, mungkin dia boleh buat review untuk SOP yang kita panggil modified SOP yang ada sekarang. Ya, saya saja pandangan saya. Saya harap ada perubahan pada SOP. Saya pun menyokongnya. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Saya berada di antara dua tokoh negara ni. Saya jadi terjun sebenarnya. Tapi dia memang Ustaz, dia memang kita kena merge pandangan ulama dengan pandangan-pandangan kesihatan. Dia memang kena merge. Dan ini yang berlaku saya tengok di Saudi, di Turki. Pandangan ulama memang diambil sangat-sangat tinggi. Pandangan kesihatan pun dia ambil sangat tinggi. Jadi kerajaan dia mengambil, dia mergekan kedua-dua pandangan ini dari segi syariat dia dan juga daripada segi kesihatan. Jadi ini yang saya rasa kita kena buatlah kat Malaysia. Dan ulama tidak harus hanya mendengar, beri pandangan apa yang berlaku kan, apa yang berlaku
peristiwa hamba, fatayat, semua tu ada dah dalam sejarah Islam ni, memang lengkap. Jadi kita kena bagi satu pandangan, sudut pandangan yang lain kan. Jadi kita kat tengah-tengah, kita bertemu pandangan tersebut. Tidaklah akan berlaku percanggahan kan di antara pandangan ulama dan juga pandangan ini dari segi kesihatan lah. Saya rasa ini penting lah bagi kita untuk mencapai satu kata putus. Kalau kita lihat di Saudi, Datuk sebut tadi, dia vaksin sampai ke rumah. Dia pergi ke rumah-rumah kan, hingga dia capai hingga hampir 99% vaccination. Dan bila kami pergi buat umrah baru ni, kesihatan datang ke hotel untuk buat swab. Kita nak pergi keluar negara, kita pergi cari klinik untuk buat swab. Kat sana kesihatan ni cari kita. Oh, dia tahu jemaah Malaysia ada kat hotel ni 100 orang. Dia datang Ustaz. 48 jam sebelum kita balik, dia datang. Dia jolok lubang hidung kita semua ni, tegak kita ni. Untuk pastikan kita boleh keluar dengan selamat dan juga kita boleh naik kapal terbang dengan selamat. Tapi kita kat Malaysia kita terbalik. Kita nak pergi umrah, kita kena cari klinik nak buat swab ni. So itu perbezaan dia. Dari segi proses ni juga penting. Jadi dinamik saya tengok di Saudi ni, vaksin pergi ke kampung-kampung. Ini kat Malaysia orang kampung pergi cari. Yang tak baca phone, yang tak tahu, orang tua yang tak tahu smartphone, jual lah. Maknanya dia tak tahu dia punya temu janji dia. Kan? Jadi ini beza lah dari sudut. Saya nampak macam Saudi memaksa rakyat dia vaksin, bukan paksa. Dia nak capai immunity kelompok tu dengan cepat. Maknanya dia pergi, vaksin pergi ke kampung-kampung. Kan? Jadi ada perbezaan lah. Cuma mungkin kita boleh emas lah perbezaan ni dengan apa yang berlaku di tempat lain lah dengan negara kita. Model tu bagus. Model yang Saudi buat tu saya rasa sangat bagus lah. Saya jumpa dengan Dr. Mahmud Kedahi, dia kata, Dr. Mahmud, Ustaz kenal kan? Dia kata, dia sebut ni, di Saudi vaksin pergi ke rumah. Di Malaysia, keluarga dia, rumah pergi cari vaksin. Orang kena cari vaksin. Terbalik dia kata. Jadi itu sebab itu dia cepat dia kata dia capai immunity kelompok tersebut. Wallahualam. Pandangan saya lah. Jazakumullah khairan, masya-Allah. Barakallah. Dalam bab ni saya lebih banyak mendengar yang anak kata nak bagi pandangan tak mampu kemahiran dalam bidang sains tak ada, agama pun sekadar awam tahu sikit-sikit, jadi itu saja. Tapi kalau apa yang Bro sebut duduk sama ada Datuk Rashid sebut semua sekali ni, saya rasa memang perkara yang memang perlu diketengahkan dah. Semua orang akan sekali semua orang sebut tentang perkara ni sebenarnya. Minta kerajaan kaji lebih lagi, fokus kepada kepentingan kesihatan rakyat sekarang ni. Betul lah, itu yang kita harapkan. Wallahu a'lam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey. Jazakumullah khairan, terima kasih semua. Insya-Allah. Sama-sama. Insya-Allah jumpa lagi. Jumpa lagi ke depan insya-Allah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Terima kasih banyak. Minta maaf semua argument saya. Sama-sama insya-Allah. Assalamualaikum. Sama-sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama. Sama.